Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk bermadah saya ke sini, tetapi untuk kita sama-sama menghayati, mendalami, menyelami mauduk bicara pendidikan Tibet memacu kemajuan negara. Sejambak kasih seharum kasturi buat saudara peneraju majlis, jemaah hakim yang berintegriti, warga pendidik yang disanjungi, seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati. Sebelum mulut membuka kata, sebelum lidah mengatur bicara, izinkan saya mewatarkan dengan lebih jelas definisi pendidikan Tibet, iaitu pendidikan teknikal dan latihan vokasional sebagai laluan pendidikan atau latihan yang berhala tuju dengan pekerjaan dan amalan dalam industri. Manakala memacu kemajuan negara boleh ditafsirkan sebagai industri yang akan menggerakkan ekonomi negara. Sidang hadirin warga Dewan, pragmatik saya yang pertama. Pendidikan Tibet melahirkan tenaga kerja mahir. Menjelang 2030, kerajaan Malaysia menyasarkan peningkatan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam sektor ekonomi masa hadapan. Antara faktor penyumbang ini adalah melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif strategi bersama pihak industri dan agensi yang telah melonjakkan permintaan graduan Tibet. Program-program seperti structured internship, reskilling, upskilling dan cross-skilling dan finishing school adalah kerjasama erat antara pemain agensi dan kerajaan akan menaikkan ekonomi negara. Pragmatik saya yang kedua, di bawah kata kunci. Pendidikan Tibet akan mengurangkan kebergantungan tenaga kerja luar. Data daripada Jabatan Perangkaian Malaysia, jumlah warga asing yang berada di dalam negara pada tahun 2021 seramai 2.69 juta orang. Selaras dengan evolusi perindustrian 4.0. Kerajaan Malaysia menggalakkan supaya beralih kepada penggunaan automasi dan teknologi yang canggih yang dapat mewujudkan permintaan terhadap pekerja berkemahiran tinggi dan graduan Tibet. Sidang hadirin, pragmatik kata saya yang ketiga, memperkasakan Tibet mampu menarik pelabur luar. Baru-baru ini, syarikat Tesla mengumumkan akan menjadikan Malaysia sebagai pusat pengeluaran EV di rantau ini. Di dalam ucapan yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sendiri di dalam program penutupan program Expo Tibet KKDW 2023 di Pulau Pinang bahawa Malaysia mempunyai tenaga kerja yang mahir dan berkualiti berbanding negara lain di rantau Asia ini. Sidang hadirin, kesimpulannya, pendidikan Tibet merupakan masa depan ekonomi negara. Memperkasakan pendidikan Tibet membuatkan Malaysia mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam persaingan ekonomi dengan negara lain di rantau ini. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.